Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan bincangkan pasal topik-topik ni lah. Okey, topik-topik ini yang pengalaman aku dan juga aku study kat internet, dan juga pengalaman yang penting, pengalaman apabila kita buat satu benda tu, kita study, orang kata macam ni, kita akan buat benda tu dan tengok kesan dia lah pada kenderaan kita sendiri, praktikal lah. Tak ada teori asalnya starting saja, and then kita buat, and then apa berlaku, dan itu aku akan kongsikan pada hari ini. So topik kita pada hari ini yang pertama sekali, apa berlaku kalau cam racing kita masuk dekat engine standard. Okey, kita ambil EX5 lah. Cam racing masuk engine standard, cam racing rumah lah, contoh rumah. Okay, kita masuk kat engine standard. Biasanya aku tak pakai rumah, aku pakai pengalaman aku. Starting aku buat adalah pengalaman aku dengan cam Taicom yang untuk standard hingga 60mm tu. Yang tu Taicom. Okay, pengalaman aku adalah yang pertama, masa aku masuk cam ni dekat engine standard, yang pertama sekali engine ni lemau. Gear 4 dia macam, kalau kita semuanya kita kena tarik. Gear 1 kena tarik, gear kedua kena tarik, sebab dia memang boleh menjerit. Bagus, top speed dia naik tapi kena tunduk. Tapi tak padu. Maksud biasanya aku pakai gear 3 tu kuat, tapi gear 3 macam lemau. Low RPM dia macam RPM bawah-bawah tu macam lemau. Tapi bila masuk ujung dia menjerit. Boleh menjerit. Gear 4 top speed dia naik apa semua, tapi bawah tu lemau. Kenapa benda tu berlaku? Okey. Betul orang kata okey je boleh pakai. Ya, memang boleh pakai, tak ada masalah. Tak ada masalah minyak, enjin mati tak ada. Dia cuma dia lemah bawah, tapi di enjin tu boleh menjerit. Bila kita gear 1 tu boleh menjerit. Gear 2 pun menjerit, gear 3 menjerit, gear 4 macam ala-ala mati sikit. Macam hidup tak hidup je gear 4 tu. Mengapa jadi macam tu? So topik kita pertama, cam racing masuk engine standard, kenapa jadi lemau? Okey. Yang pertama tu kita tengok yang bawah ni. Ini kita masuk kedua. Cam racing ni dengan cam standard, kita tahu apa beza dia. Yang pertama, dia ada lifting dengan duration lah. Lifting dengan duration. Okay, so lifting dia lebih tinggi daripada standard, dan juga duration dia lebih tinggi dari standard. Jadi duration dia tu biasanya kalau kita kan, ada kan orang buat macam intake close, intake open. Contohnya 10 degree. Lepas tu intake close dekat sini tu, intake open, intake close kat sini adalah biasanya 30. Yang racing punya ni, contoh yang racing punya. Kalau yang ni pun 10-30 lah kita buat. Okey, 10-30 kita ambil yang 10-30 tutup. Yang ni yang menyebabkan lemau ni, yang IVC ni kalau makin besar ni makin lemau, sebab dia punya ni 30 ni intake close. After piston dah naik 30 degree, piston naik baru dia tutup. Piston dah naik, sepatutnya tutup awal kan, compress, tapi tutup lambat. 30 degree baru tutup. Kan 30 degree ni baru dia tutup intake dia. Jadi masalahnya dia ni dynamic compression ratio, DCR dia akan drop sebab lambat. Dia tutup lambat. Jadi dia baru nak compress, angin tu keluar. Dia dah sedut banyak, tapi bila piston naik, valve still lagi buka. Dia tolak balik. Lepas tu baru compress. Compress lambat. Kat low RPM memang lemau. Semakin besar IVC, intake valve close, semakin lemau. Semakin besar, semakin lemau. Kat low RPM. Tapi bila high RPM, dia akan lock. Maksudnya dia ada limit dia. Sampai satu tahap, yang bila low RPM dia banyak bocor, dia tolak balik kan. Tapi bila kat high RPM, dia susah nak tolak, tak sempat nak tolak. Jadi terperangkap, udara tu terperangkap. Tu kelebihan dia. IVC lewat-lewat ni, yang high duration ni. IVC lambat, duration can makin tinggi, IVC makin besar, dia akan lock udara lagi banyak kat high RPM. Masa low RPM dia bocor, dia keluar, masuk banyak keluar, masuk banyak keluar. Dah lagi sikit daripada sepatutnya. CR dia jadi 13, masa tu DCR jadi 8 dah. Tapi bila high RPM, DCR dia kekal. Dia kekal, tapi dia punya udara makin terperangkap, makin banyak, sebab dia tak sempat nak keluar. Memang valve tu terbuka lagi masa tu, tapi tak sempat nak keluar. Dia sedut, masuk nak keluar susah. Masuk senang, keluar susah pada high RPM. Sebab valve tu buka lama, tengah laju, udara banyak masuk sebab lama terbuka. Lepas tu nak keluar tu, nak tolak balik masa tu berkali, tapi tak sempat dah. Sebab masa tu valve dah tutup laju sangat. Tapi duration dia dah banyak. So kat sini cam racing, kenapa bila masuk standard jadi lemau? Sebab dia bocor kat low RPM, sebab IVC dia besar. Jadi DCR dia drop, dynamic compression ratio dia drop. Jadi macam mana engine standard tak payah pakai tukar blok, tak payah tukar apa, tapi nak matching, nak counter balik yang lemau ni tadi ni, senang sahaja naikkan CR dia. Sebab dia makin besar ni makin rendah DCR. DCR ni ada limit dia. DCR ni ada limit dia.
Kira untuk round 95 ni minyak murah tu kan. Dia ada 8.0, ada 7.5 hingga 8.2 macam tu. Jadi bila kita tukar cam racing, DCR ni drop dia 7 point lebih, dia lemau. Jadi kita nak naik balik DCR ni, CR kena tinggi. CR kena tinggi. Kalau CR tinggi, DCR akan tinggi lah, bergantung pada cam. Dia kata CR 13. CR 13 tinggi ni, tapi cam lagi tinggi dia pakai. Jadi drop jadi 7 point lebih, lemau juga. Kalau CR, okay, CR standard lah, EX5 standard. EX5 standard. Okay, dia punya CR dia 9 kan, 9.1 macam tu lah. CR dia 9.1, tapi DCR dia cantik, 7.9 gitu lah. Tapi bila pakai cam racing ni kekal. Dia kekal. CR memang kekal, cantik, 9 point lebih. Tapi cam dia pakai cam untuk 12. Jadi DCR ni akan drop. DCR drop yang je lemau tu, low RPM dia bocor. Kat low RPM tu sebab cam tu lama sangat terbuka. Kat low RPM dia bocor lah. Tapi bila high RPM dia lock. Dia terperangkap, udara terperangkap banyak. Udara banyak. Kat high RPM memang menjerit. Cam Umar masuk engine standard, tapi lemau kat bawah. Itu masalahnya. Tapi nak bagi balik counter balik yang lemau kat low RPM tu, kau kena naikkan CR. Jangan bimbang sebab dia CR dia untuk cam yang macam ni 30 ni, CR dia kena tak silap aku 10. CR dia 10. Dia ada formula dia. Ni kongsi by Alang Motor. Kau kenal kan Alang Motor, dia ada formula dia sebenarnya, tapi formula dia boleh terima sebab dia memang plus minus je. Dia formula tu formula old school punya, memang cuba jaya test sendiri atas motor, bukan teori. So dia standard, dia pakai, kita ada CR CR 10, CR 11, CR 12, CR 13. Kita ambil sampai gini lah, 13 je lah. Untuk AS5 standard lah, 13 CR dia. Ada 14 dah boleh lagi. So CR 10 ni IVC dia, intake valve close dia 30. 35 ke 30? 35 rasanya. 35 sorry, 35. 11 45. Ni 55 65. Okay, ni IVC dia, intake valve close. Tapi kalau korang dah boleh perasan formula dia tambahan dia, kalau intake valve close dia macam ni, overlap dia berapa banyak, intake valve open dia berapa banyak. Biasa 35, intake valve close dia open dia biasanya ada formula dia lagi, 0.30, 5.35. So biasanya 5.35 lah. Intake valve open 5.35. So dalam graf dia tu, dia start open 5 degree sebelum top dead center, dan dia close 30 degree selepas bottom dead tu. Sebelum piston nak naik 30 degree. Ni untuk compression 10. Bukan standard dah ni. Kalau pakai kat standard yang lemau. Kat engine standard memang lemau. So nampak kat situ CR terjadi dah 45, 55, 65. So kalau kira gini lah, kalau orang yang dah biasa dengan main cam ni, dia tahu 355 ni cam dia berapa duration dia. Valve duration lah. Kalau cam duration ni ada orang confuse. Cam duration ni start dari kosong. Valve duration start daripada 1 mm. Valve terbuka baru start duration dia. Jadi dari sikit. So kita ambil ni valve duration tau. Valve ni semua valve duration, bukan cam duration. Beza tu. Cam duration start daripada 0 degree. Yang ni start daripada sentuh lah, orang kata sentuh cam tak terangkat lagi, dah kira dah. Benda valve tak terangkat lagi, dah kira dah degree cam. Tapi kalau valve duration, dikira valve terbuka 1 mm terangkat, baru start dari 1 degree dia. Tu beza dia. So yang ni 535, total dia adalah 535 tambah 180. Ni adalah valve duration. 180 ni adalah yang orang kata basic running dia. Ni 5 sebelum, ni 35 selepas, ni selepas pada tu. 180 adalah benda yang kita tak kira. Tapi total dia 180 campur 5 campur 35. So sini dah 40, 180. Di situ dah jadi 220. Ni cam 220. Duration valve 220 untuk CR10. CR10. Ni contoh. Okay. So sekarang ni kalau korang dapat idea kat sini dah okey lah ni. Cam duration. Sebab tu okey bang, apa pula kalau kita CR10 kita pakai cam yang rendah, cam standard bang. Ia akan jadi senok. Orang Terengganu panggil senok. Ia jadi ketak. Memang ketak. Bunyi pun macam padu-padu, tapi bahaya. Sampai satu tahap kalau DCR tu terlalu tinggi, DCR dia tinggi. CR memang 9, tapi DCR dia 8.5. 8.5 tu wajib pakai RON 97 tau. Kau pakai RON 95, naik bukit kau start, kau pulas terus, dia bunyi macam ada orang ketuk-ketuk dah. Dipanggil knocking. DCR terlalu tinggi. Senok sangat. Cam standard pakai benda standard tapi tukar blok 35 53. Jadi senok. Jadi macam apa, memang gagah tapi senok, tak boleh menjerit. Enjin pun tak boleh menjerit sebab dia putus nafas.
Nafas dia putus. Sebab cam standard biasanya dia punya IVC dia 20 lebih gitu je, 25 gitu je. Kurang Masa kat luar dia perangkat udara cepat. Sebab dia tutup cepat. Dapat udara dia terus tutup. Memang padu dia. Memang padu. Tapi masalahnya 20 degree kat high RPM tak sempat. Udara tak sempat masuk. Udara masuk tersikit kat high RPM. Jadi putus nafas. Orang panggil orang takut sekali ni putus nafas. Bawah dah lah senang. Bila korang naik bukit tu, kau hentam pergi 4 naik bukit, memang ketak. Low RPM dia memang ada bunyi ketukan. Tu bahaya. Standard cam pakai kat compression tinggi. Tak boleh. Kalau cam tinggi, cam duration tinggi, CR rendah, tak apa lagi, dia lemau je. Dia tak ada masalah, lemau je. Tapi kalau cam kecil, kau pakai kat spek besar, tu jaga, ketat. Ia boleh rosak enjin korang. Tak boleh lock tau. Yang tu kalau korang lock cari naas tu. Bahaya. Sebab tu orang longgarkan. Bang, apa sebab saya nak start senang. Kalau compression rendah 12, tapi ketat lah nak start bang. Senang. Cam yang sama kata delay dulu. Delay dia punya duration, delay. Bila korang delay, IVC akan besar. Intake valve keluar akan besar bila korang delay, lambatkan cam tu ke belakang. Orang kata retard. IVC akan besar. Bila IVC besar, dia akan longgarkan lagi compression kat low RPM. Jadi korang boleh start dengan mudah. Bila korang advance kan, jadi ketat. Cepat tutup. Advance jadi ketat. Degree IVC akan kecil. Jadi tu cara yang pertama. Tapi kalau cara mudah, korang tukar cam yang lebih besar. Korang tukar. Kalau CR 12, korang nak ringan lagi boleh drop di CR dia. Tapi enjin boleh hidup. Jangan. Okay, CR 12 kau pakai cam 13 punya CR. Memang lemau. Memang lemau pula. Memang lembut. Ringan bang. Walaupun CR 12 boleh start lah bang. Tu cam jawapan dia. Ada yang tu turunkan CR banyak kerja. Lapik gasket bagi piston tenggelam lah. Nak bagi CR rendah semua lah. Ikut korang lah nak macam mana. Asalkan rendahkan CR atau rendahkan DCR. Nak rendahkan DCR, besarkan cam. DCR akan rendah. Besarkan cam, besarkan IVC, DCR akan rendah. DCR ada limit dia. Kalau lemau sangat dia tak sedap kan, plug jadi hitam semua, combustion tak cantik. Kalau DCR terlalu tinggi, memang berkilat enjin korang. Memang tak ada, memang garing. DCR terlalu tinggi. CR rendah je aku, CR 10, tapi plug cantik lah, garing, piston pun tak ada ni, sebab DCR terlalu tinggi. Walaupun CR dia rendah. DCR tu main peranan dalam combustion chamber. DCR bukan CR. CR ni korang boleh lemau kan. CR tu yang tinggi-tinggi tu boleh start dengan orang kata starter standard je. Starter standard, bukan starter racing punya motor tu. Boleh sebab apa? Sebab pakai cam yang lagi tinggi, 60 degree, ada yang sampai 65 degree, 70 degree pun ada pula. Tu cam kereta punya racing. 65, 70. Overlap dia ada limit dia. Overlap dia, okay, nanti kita cerita pula. Okay, cam duration versus compression ratio tadi aku dah cerita. Yang ni lah. Okay, sebab tu tadi tu. Okay, dah cover dua perkara lah. IVC, DCR. Semakin tinggi IVC, intake valve flow lambat, makin besar degree, makin rendah DCR. DCR ada limit dia. Kalau DCR 10, DCR takkan 10 punya, tipu punya. Mana ada DCR, mana ada cam 180 orang pakai. Tak ada orang pakai cam 180. Buka tepat-tepat, tutup tepat-tepat. Tak ada. Memang akan terlajak, buka awal sikit, tutup lambat sikit. Biasalah. Jadi DCR akan drop. Dia tak silap aku dalam teori lah. Kena rujuk balik lah. Aku pun ingat lah. Tak silap 7.5 hingga 8.2 DCR untuk RON 95. Sebab tu orang kata CR13 kena pakai ni lah, RON 97 lah. Baru tak. Bukan kerana CR, kerana DCR dia. Ada je orang. Okay, kalau korang main kereta lah, kalau main Evo apa semua tu kan, ada kan orang set up turbo apa semua, walaupun CR dia tinggi ataupun N18 lah, CR dia 12 ke atas, boleh pakai RON 95. Sebab cam dia besar. Cam dia 305 cam degree tapi valve dapat 270, 280 macam tu. Tapi nampak tinggi dia punya valve duration. Kenapa valve duration dia tinggi kan? Supaya dia boleh drop DCR, supaya boleh pakai RON 95. Panjang cerita ni. Sebab tu tak sebenarnya okay, CR 12 kat atas RON 97 dah. Kena tak. Tengok DCR dia pula. Aku okey je aku pakai ni, tak ada pun knocking. Tapi nak tahu benda tu, korang boleh cuba jaya. Ada setengah orang tak tahu CR dia berapa. DCR orang main cuba-cuba je main cam tu. Kalau cam kau rasa ketat, memang enjin tu tak boleh menjerit kat ujung. Tapi cam racing tapi tak boleh menjerit. Maksudnya kemungkinan DCR korang terlalu ketat. Korang kena longgarkan sikit ataupun besarkan lagi CR, kecilkan lagi CR dia supaya DCR dia boleh lawas sikit lah. Sebab terlalu ketat kot. Jadi gitu. Jadi ataupun korang cari cam yang duration lagi tinggi. Tu dua cara dia. Tapi biasanya aku akan delay cam yang sama tu, aku akan delay setengah mata. Jangan delay sangat, takut terantuk pula dengan valve pocket apa semua tu kan. Tapi biasanya dah ada valve pocket, memang setengah mata ataupun setengah degree ataupun 10 degree tu tak
Tak banyak lah, memang tak terantuk. Kau orang delay. Kalau kau rasa lepas delay tu boleh menjerit, maknanya DCR kau orang terlalu ketat. DCR terlalu ketat. Jadi bila kau orang delay je terus lawas. Maksudnya kau orang kena cari cam yang lagi degree besar lah. Ataupun kau boleh kekal dengan cam tersebut lah. Boleh ke kita pakai cam yang RM1 macam tu kan? Contohnya biasanya 10-30 10-30 simetri kan. Boleh ke kita pakai? Kita anjak-anjak je. Sini jadi 45. Sini bila 45, sini jadi 25 kan. Contoh 25. Jadi 15 macam tu pelik lah jadi kan. 15 boleh ke RM1 macam ni? Tak ada masalah selagi tak terantuk VAR apa semua. Tapi ada lah pro and contra. Ada bahagian exhaust lemas, ada yang tu. Tapi yang paling penting untuk contour DCR adalah IVC. Contour IVC tu dengan retard, dengan delay cam. Sebab tu beruntung bagi yang ada double overhead cam yang boleh adjust LSA dia. Cam tidur ke, cam apa ke, boleh tak payah canang-canang, alih je mata dia. Tu bagus kan. Ada dua cam yang bergerak berbeza. Intake lain, exhaust lain. Kau boleh contour di mana LSA, lap separation angle. Sorry. Jadi cam tidur, cam bangun tu nak control overlap. Kau akan overlap, besarkan IVC dengan Evo, exhaust valve keluar. Jadi simetri lah, kekalkan simetri dia. Valve dia cantik. Valve dia memang tidur betul. Tak payahlah nak canai-canai dia kan. Macam orang cam yang single cam tu kena canai lah, kena tambah daging lah bawah dia bagi dia tidur kan. Cam tidur tu overlap rendah ataupun overlap dia minimum, optimum, tapi IVC dia besar. Cam dia besar 280 cam 270 ke 280, tapi overlap dia kecil je, 15 je degree. Yang selebihnya dia buat untuk IVC, untuk retake bakul, sebab dia nak dropkan dia punya DCR. So itu cara dia. Mana-mana yang CR terlalu tinggi ni macam ketat lah, macam senak lah enjin, macam enjin nak meletup lah, korang delaykan cam tu. Ada limit. Kalau boleh sampai limit, sampai dia macam ala-ala nak terantuk tu, go stand sikit. Limit. Tak apa, try je buat yang tu. And then tengok enjin bagus lah. Macam pergi dia lembut. Yes, memang pergi dia akan lembut. Dia menjerit ujung. Kalau yang tadi dia macam kasar, dia macam agresif. Kalau kau orang advance kan ataupun letak tengah, just main gitu. Tu cara orang lama. Delay sikit tengok jadi lembut. Ni kena kurang kasih up. Dia orang tahu. Orang lama tahu. Dia rasa sebab dia orang tak ada teknologi tu orang lama. Dia main try overlap apa semua tu. Lepas tu main canai apa semua. Cam tidur tu paling lembut lah. Memang cam tidur tu memang lembut. Sebab ujung dia buka lama. Tapi bawah lemau nak mampus. Cara nak counter lemau tu, naikkan CR ataupun besarkan CC. Besarkan CC jadi lemau tak apalah, sebab CC dah besar, dia recover dah. Setakat gear 1 dulu tadi nak tarik dah, CC dah besar. Gear 1 walaupun lemau dah boleh tarik sebab CC dia dah besar. Tapi hujung menjerit, memang sedap, macam superbike menjerit. Yang lain macam tak rugi, macam putus nafas. Memang sebab cam duration dia rendah, jadi nafas dia akan ada limit dia. Sampai satu tahap udara tak sempat nak masuk. Sebab cam dia tutup awal sangat, walaupun dia dah terlebih, tapi tak cukup, nak lebihkan lagi. Sampai satu tahap dah separuh daripada, orang kata dah 65 dah. 65 degree naik dah piston tu, baru valve nak tutup. Tapi kat high PM memang menjerit kau-kau punya enjin macam tu. Memang menjerit. Tapi kat low APM dia bocor lah, sebab dia tutup lambat. Kat low APM sempat udara tu keluar, keluar balik. Kat high PM masuk, susah nak keluar, tak sempat nak keluar, masuk banyak. Keluar tak sempat sebab laju sangat piston tu gerak, tak sempat nak tu dia terpangkat banyak. Yang tadi pula low degree, low IVC tutup cepat, bagus kat low APM. Dia masuk banyak terus tutup. Masuk banyak ke low RPM, sempat dia masuk, tutup terus. Ketat lah. Low RPM ketat. Bila high RPM ni nak udara pula tak sempat nak masuk. Tu beza dia. Nampak pro and contra. Sebab tu dia sekarang ni sistem dalam kereta dia ada satu dinamakan VVTI, Valve Version Timing. Masa low RPM dia buat advance, tutup cepat. Ketat lah, low RPM gagah. Bila high RPM dia putus nafas kan, dia delaykan sikit. Tu VVTI. Tapi kat motor ES5 tak ada VVTI. Kau kena pilih kalau nak setting high end ke nak setting low end. Saya nak main high end lah, main lock throttle. Okey, kita buat IVC besar. Okey. Saya nak main macam motor Virago. Terus pergi tapi RPM bawah 8,000 bang. Okey, baik kita main low end top. Yang tu yang saya setting untuk jalan jauh. Biasa low end top memang tahan rasak, dan gear 4 pun hidup bro. Memang gear 1, 2, 3, 4 memang hidup, tak ada mati. Memang sedap setting tu. CR besarkan CC, tapi CR aku kekal 9. Macam mana kau nak buat? Cam standard, apa aku sudah. Aku pakai blok 54 sampai blok 54 lah. Sampai blok 54 aku kekalkan CR 9 cam standard. Tapi head aku besarkan head racing. Jadi memang sedap tu. Memang yang ni aku tak tahu ada orang buat ke tak. Semua orang kata kutuk, kata mana boleh gitu, resistor besar mana boleh pakai ke standard, nanti meletup je. Boleh, valve kena besar. Cara nak rendahkan DCR ni juga boleh dilemaukan dengan valve besar.
Valve besar kau pakai oversize valve. Spec 53 pakai 28 24 28 24. Spec 53 pakai 28 24, orang kata memang confirm lemah mana tak ada power langsung. Boleh cam standard. Sebab bila pakai head ni memang siap kekal 9 tau. Tak ada korek apa. Memang 9.2, 91. Siap 8.9 je. Kau pakai cam standard, try tak jadi. Spec 53 pakai head racing, cam standard. Cam racing yang dalam tu, yang beli satu set tu, buang, masuk cam standard. Cam kilang tu. Masuk, memang di cover balik. Hidup lah, padu, power. Tapi memang tak menjerit lah. Dia macam cam standard, tapi dia sedap pergi. Yang tu memang kau nak pergi konvoi sorang-sorang lah. Tak laju sangat, tapi dia lasok, gagah. Gear satu nak celah-celah tu gagah. Pergi. Kalau ada high load tu nak gerak, initialize tu bagus. Nak starting tu sedap. Kat setiap kali traffic light tak payah kau orang tarik menjerit tadi. Tu masuk gear. Gear 3 gear tu masuk gear 3 pun tak apa. Starting gear 2 pun tak apa. Dia boleh hidup. Sebab dia low end setting. Tu low end, setting high end. Faham? Okay, so itu saja untuk IVC dia. Kalau apa-apa ni memang banyak cerita dia sebenarnya benda ni. Sebab tu soalan yang paling common nombor 1 tu, cam racing masuk engine standard, kenapa lemau? Kenapa tak boleh? Boleh, kena pakai yang degree yang jangan tinggi sangat, jangan. Kenapa? Ni maklumat yang aku cerita pompang tadi, IVC tu. Yang ni memang pening. Aku rasa kau apa pening, aku pun contoh yang tak apa-apa, tapi kau kena tangkap apa yang aku cakap, ulang balik lah. InsyaAllah kau akan faham apa dia DCR. Jadi high duration, yes. High duration, high compression, yes. CR tinggi untuk dia cover dia dengan CR tinggi, CR tinggi boleh. Naikkan DCR, naikkan dia punya valve duration. Cari lagi cam racing. Cam custom pun tak apa. Sebab cam ni ada dia punya tu. Sebab tu cam kena matching dengan CR. Sebab tu korang biasanya orang cuba jaya cam yang aftermarket sebagai cam rumah contoh. Okay, aku nak try compression 12. Sedap lah. Tak senak sangat. Okay, boleh. Naikkan lagi 13. Dah senak. Maksudnya cam tu limit sampai 12 je. Tu cuba jaya punya. Tak payah kira-kira macam ni. Terus masuk tengok apa jadi. Tengok masuk tengok apa jadi. Tu cuba jaya. Kalau kau nak dapat maklumat dia, kau kena buat degree wheel tu. Check dia punya duration. Semua pakai degree wheel yang saya tepatnya. Bawah kau orang tahu profile dia. Jadi cam rumah ni rupanya tak boleh masuk lebih daripada 12 sebab ni dia punya IVC adalah bawah 50. Tengok ni formula ni. 12 55. Lepas tu dia ni dah lah tutup dia 45. Memang lemau lah. Contoh macam tu. Ataupun aku dah masuk 13 tak boleh. Dia area sini je main 12. Kalau lebih pada 12 senak. Kurang pada 12 lemau. Jadi efisien 12. Contoh aku tak cakap cam rumah 12. Tapi lebih kurang macam tu lah. Tapi okay, jadi tak kisah kau. Orang kata spec 53 tak. Spec 53 bila kau naik memang siap akan tinggi lah. Kalau kau kekalkan head. Kalau kau tukar head yang kawal besar jadi lain pula. Jangan salahkan spec tu. Tapi LC, Y suku apa semua memang sangat mudah siap naik. Kalau naik spec memang confirm siap dia 13-14. Confirm sebab dia punya head racing pun kawah tak dalam pun. Kau orang kena korek balik. Sebab tu ada masalah kat situ. Cam ketak nak start pun tendang kaki. Kedemak tendang kaki. Sebab memang siap dia sangat tinggi. Tak boleh nak counter. Nak counter boleh. Kau orang kena tenggelamkan piston, rugi lah. Piston memang tenggelam betul. Memang piston tenggelam. Memang 1 mm tenggelam. Masalah ke bang? Tak ada masalah. Tapi rugi orang kat situ. Tak ada masalah, tak ada apa pun. Tapi memang sedap masa tu. Kalau korang boleh kekalkan, korang naik spec 65, 68 tapi CR kekalkan 11. Hebat. Itu kau boleh pakai cam standard. Valve besar tapi cam standard, spec 65. Try lah. Aku tak try lagi kat LC, tapi cam kena matching dengan CR. Kalau CR sebelah, cam standard lah. Sebab memang cam standard tu dia CR sebelah. Sebab cam dia matching dengan CR. Spec tu sebenarnya kerana CR lah. Orang kata spec 5, semakin tinggi spec semakin besar duration. Sebab semakin tinggi spec semakin tinggi CR. Sebab tu kalau tengok CR, aku tak boleh nak sebut. Kau faham lah. Okay, insyaAllah. Okay, semakin tinggi spec, semakin tinggi CR, semakin tinggi duration. Nampak matching situ. Sebenarnya cam tu kena matching dengan CR. Boleh je pakai cam rumah kat standard. Cam alang motor yang cam kuning special punya tu, yang degree besar-besar tu, boleh je masuk kat engine standard ataupun spec 53 je pun. Tapi cam dia 280, 270 contoh. Sebab CR dia hentam 14. Macam mana dapat spec 53 CR 14? Aku dapat 10 je. Paras head, paras block, kecilkan tu, buat lagi squeeze piston tu. Kalau naikkan 1 mm, kau buang tepi, buat hypostat. Hypostat adalah piston ni, piston kan. Okay, piston. Ni silinder block kau lebihkan. Ni silinder block. Tapi piston kau lebihkan 1 mm, kau paras kat sini. Paras kat sini akan jadi macam dom.
Dome tu akan masuk dalam head. Nampak compression dia tinggi. Dia naikkan 1 mm. Dia paraskan blok, piston tu keluar tapi dia buat taper kat tepi. Jadi piston tu jadi macam gini ya. Piston tu high compression ni. Walaupun 1 mm cukup untuk menaikkan sampai 14 CR. Spek 53 je tapi CR 14. Cam custom. Pakai alam motor kuning ke apa semua ke dah. Yang tu memang menjerit enjin kau. Tak lemah ke? Tak lemah. Sebab CR dia tinggi. So memang CR dia tinggi. Okey, boleh kat apa. Okey, so apa-apa pun korang boleh tanya orang-orang lama lah. Orang lama apa cam duration ni versus apa sebenarnya, spek ke CR. Memang dia akan tanya spek apa kau, spek apa kau. Dia tanya spek tanya CR saya 13, cam apa. Tu baru betul, tu orang yang pandai. Tu orang yang terfaham. Okey, CR saya 13, tolong buat cam untuk CR 13 13.5 ya, ada lagi point-point degree dia. Valve saya berapa, tu orang yang lagi hebat. Dia tanya valve saya apa, piston size apa. Yang tu penting untuk DCR. Valve size, piston size, lepas tu CR berapa. Itu je. Dia boleh baru cari cam. Cam yang akan custom untuk kau. Kalau valve kecil, head standard valve kecil kan. Lepas tu piston besar 56, contoh ES5 lah. Tapi cam lain, cam lagi tinggi kena buat sebab valve kecil kan. Kau boleh pakai duration tinggi over lagi. Tapi valve dah besar. Valve dah besar, degree tak perlu besar-besar dah. Sebab DCR dia ada kiraan, DCR dia ada formula dia berkaitan dengan, ada lagi stroke pun kira, tapi bagi aku tak perlu kira stroke. Yang paling penting adalah kira size piston, bore, valve size, compression, CR. Boleh control dia punya tu. Semakin besar valve, semakin rendah DCR. Semakin besar IVC, cam duration, makin rendah DCR. So sebaliknya lah. Macam DCR, macam injek lemah, naikkan DCR macam mana? Kecilkan valve, kecilkan cam. Antara dua tu. Biasa aku kecilkan salah satu. Kalau pakai dah head racing, pakai cam standard. Nak naikkan DCR. Okay, so overlap effect pula. Kamu kata, overlap ni bagus lah RPM. Tapi ada pro and contra. Low RPM dan high RPM sama macam tadi IVC apa semua tadi tu. Rendah lemah, RPM menjerit. Yang ni pun ada efek dia. So overlap effect ni, overlap ni tahu tak? Valve intake dengan valve intake dengan valve exhaust buka dalam satu masa yang sama. Berapa mm tu, ketinggian berapa mm tu kena kira dengan ni lah. Orang kata kena die cam lah. Nak tahu efek dia. Semakin tinggi overlap, semakin lawas dia punya high RPM. Orang kata dia agresif. Senang nak ceritanya, aggressiveness lah. Keganasan intake tu nak masuk agresif, cepat. Sebab overlap dia besar, dia memang agresif. Kelemahan dia kat low RPM dia bocor. Sebab overlap dia besar. Macam aku cakap tadi, dia RPM dia sempat dia keluar. Sebab slow sangat, udara sempat dia tolak. Dia tutup lambat kan. Overlap makin besar makin bocor lah. Overlap ada reflux. Kalau piston nak naik, nak tolak kat exhaust, tapi intake dah overlap dah, dia kata keluar kat intake sikit, tolak balik kat intake, tolak kat. Sebab tu intake akan keluar macam nafas tu kan. Bau minyak kat kereta. Sebab tu overlap dia besar tu. Tapi bila kat RPM, overlap tu dah akan jadi scavenging. Scavenging tu di mana bila exhaust nak keluar, masa nak keluar tu dia tarik sekali intake. Sebab intake dah terbuka sekali kan. Dia tarik sekali intake yang akan membantu intake untuk masuk dalam combustion chamber disebabkan oleh scavenging ataupun orang panggil Bernoulli effect lah. Exhaust kena cantik lah. Kalau main kereta lagi gila macam tu. Okay, exhaust keluar, dia tarik sekali intake masuk. Exhaust keluar, intake sekali masuk, tak sempat nak keluar kat exhaust lah. Masuk dalam combustion chamber, dah tutup dah exhaust. Terperangkap. Nampak? Udara yang terperangkap masa scavenging. High RPM saja berlaku benda ni. Kat low RPM jadi bobok. Jadi macam nak enjin semput. Macam high cam. Kalau superbike bunyi laju. Dia macam lagi tinggi. Kalau ke enjin kereta overlap tinggi. Tu udara yang nak keluar masuk tu dia belaga situ. Low RPM. Kat high RPM dia scavenging. Menjerit. Tu overlap ni penting untuk high RPM sebenarnya. Low RPM memang tak. Sebab tu untuk VVTi dia kurangkan overlap masa low RPM untuk kurangkan agresif dia. Semakin besar overlap, semakin agresif enjin tu. Terutama kat low RPM. And then kat high RPM dia jadi lembut sikit lah. Dia scavenging. Kat low RPM overlap besar sangat, yang akan dia semput. Macam ada setengah-setengah cam yang betul-betul overlap tinggi, dia akan susah. Timing kena tinggi. Timing kena tinggi ni. Semakin tinggi overlap, semakin tinggi timing kau kena buat. Kalau timing kena, enjin mati. Lepas tu dia superbike mana timing rendah dia sebab overlap dia tinggi. Kalau buat rendah memang bunyi dia macam alam nak mati. Macam tu. Bunyi dia macam timing kuda ala-ala tu. Overlap terlalu tinggi. Dia macam minyak tak cukup. Memanglah dia overlap ni memang minyak akan tendang balik. Jadi efek sebab dia sedut exhaust sekali. Masa piston turun, exhaust tak tutup lagi. Dia sedut exhaust,
sedut balik exhaust, sedut balik intake. Intake masuk sikit, exhaust masuk sikit, jadi lemau kat situ. Exhaust masuk balik. Low RPM, high RPM scavenging. Exhaust memang keluar, intake masuk banyak. Cantik. Bila high RPM padu. Low RPM bobok, overlap tinggi sangat. Jadi dia punya aggressiveness tu bagus lah. Dari access pick up dia, high cam, overlap tinggi, terantuk, kena buat pocket valve. Yes, kena buat pocket valve tu memang overlap tu berkaitan pocket valve lah. Kalau overlap tinggi, pocket valve wajib buat lah. Semakin cam duration tinggi, memang overlap dia tinggi, jadi pocket valve wajib buat lah. Jadi semakin tinggi pocket valve, semakin dalam pocket valve. Yang ada kan cam arata haram tu memang bergila overlap dia banyak. Memang low RPM, memang kena timing gini. Memang nak start pun payah. Bila start, kena start kuat, kena bagikan laju sikit, piston tu gerak, baru dia hidup. Tu wajib pakai starter, baru dia hidup. Kalau tidak memang akan sakit, sebab tu orang pulas tayar. Masuk gear, gear 3, gear 2 kan, pulas tayar tu. Atau gear 1, masuk gear 1, tarik tayar belakang. Dia pusingan lagi banyak daripada kalau pakai starter kaki. Sebab tu orang pulas tu lagi mudah ya. Aku tarik tayar lagi mudah nak start daripada pakai starter kaki. Ya betul, sebab pusingan ni kena banyak. Tapi dengan syarat siap jangan tinggi sangat. Tangan pun tak boleh nak tarik kalau macam tu. Kena mana-mana. Sebab tu benda-benda macam ni, yang Superbike dia tak pakai starter kaki, pakai starter tayar tu. Memang tak pakai starter pun nak kurangkan beban enjin tu, kurangkan berat enjin. Jadi starter tak pakai kat tayar kan. Ada kan Superbike pergi dia ada alat dia, ada motor nak startkan enjin tu. Sebab dia kena start pada RPM tinggi. Kaki memang tak sempat nak kejar RPM. Sepatutnya dia nak hidup kena RPM contoh ni 500 ke atas. Kita start kaki tu baru 300 400 contoh macam tu. Baru dah hidup dah. Tu payah ni nak hidup yang overlap tinggi, payah nak hidup kan. Payah nak hidup. Overlap tinggi-tinggi ni memang sakit sikit lah. Kalau boleh start sekali ke rezeki tu. Siap dah cantik apa semua, boleh nak start sekali. Macam tu. So itu saja pembincangan kita hari ini. Aku rasa ramai lagi yang tahu benda ni tapi tak kerti nak cerita. Sebab cerita dia banyak cerita. Aku boleh tak aku belikan rumah. Kau spek apa? Standard? Lemah tu memang enjin kau menjerit. Tapi gear 1, gear 2 kau lemah. Kau wajib pakai gear 1 tarik, gear 2 tarik, gear 3 tarik, semua kena orang kata long shift. Tarik baru shift. Shift. Tu tak sedap. Sebab tu kalau baik kau pakai spek. Tapi aku spek 53 boleh pakai cam racing? Boleh je. Boleh tak pakai spek 53 nak pakai head racing boleh? Lemah tu tak boleh. Boleh pakai tapi cam kena drop balik. Sebab bila pakai head racing CR jadi 9. Patutnya kalau spek 53 head standard 10 dan atas 10 lah, lebih kurang 10 11 macam tu. Kalau head standard spek 53 CR memang 10 11 macam tu. Jadi cam racing kena head standard. Head racing kawah dia besar, valve dia besar, DCR drop, tak boleh pakai dah cam racing. Sebab tu orang kata tak boleh lah spek 53 pakai 28 24, lemau lah. Memang lemau lah sebab dia dah dilemaukan oleh dua perkara kat situ, cam duration tinggi dengan valve saiz besar. So kau kena counter salah satu, kecilkan salah satu. Sama ada kecilkan valve tak boleh dah sebab head racing takkan nak buang. Kau kecilkan cam je, takut knocking. Tak, pakai je. Try pakai tak. Spek 53 cam standard cam standard head racing spek 53 tau, 53. Tapi pastikanlah dia punya overlap valve tak terantuk apa semua. Okey, dan juga bang ada bunyi nak kita tak. Padahal valve yang terantuk, bukan bunyi knocking je. Valve terantuk. Okey, jadi kalau try buat sebab dia memang balance balik. Tu cara. Tapi memang dia punya pergi pick up dia lain macam. Memang gear 2 tu pulas je. Dia pergi terus. Memang lawas gila. Valve besar. Sebab tu spek yang sama, konsep yang sama dia pakai kat Superbike. Superbike memang valve dia oversize Memang size dia sepatutnya orang pakai size ni, tapi dia pakai lagi besar sebab cam dia kecil je. Kau orang tengok lagi spek CBR yang RPM 12,000, 13,000, 14,000, 17,000 tu, tengok spek dia. Cam dia bukan cam 300 degree pun. Biasa je CR dia bukan 13-14 pun Superbike. CR dia sikit-sikit je. Tapi mengapa dia boleh menjerit 17,000? Valve dia besar. Valve dia sangat besar. Valve dia oversize. Cam biasa je. Nampak? Tu pemain dia. Kita nak tengok enjin yang dah siap buat kilang macam mana. Mengapa dia boleh menjerit tu kan? Sebab valve dia besar. Cam dia biasa je. Tengok cam tak silap 240 je rasanya. Tak ada pun 277. CBR yang menjerit 17,000 RAM kosong tu. Mengapa RAM kosong dia boleh tak putus pun kan? Sebab dia enjin dia ringan. Magnet dia ringan, semua ringan. Dia memang untuk novice punya setting bukan long. Dia memang untuk RAM dia memang drop terus, dia tak ada inertia. Jadi kat situ memang bagus lah untuk yang pentingkan pick up respon. Memang bagus lah. Macam engine life fun lah, pick up lebih tapi tak ada long. Tapi pick up tu sangat penting untuk orang buat novice. Main track nak selekor terus pergi wheelie semua. Okay, yang terbagus.
Okey, itu saja. Terima kasih. InsyaAllah apa-apa kurang ni kita minta maaf banyak. Kalau aku cakap berbolok-bolok ni kau orang tak faham. Apa ni memang formula ni Einstein punya. Memang kau nak cari balik payah. Aku tak tahu aku tulis apa ni. Tapi apa yang aku cakap ni adalah benda pengalaman aku sendiri. Aku pakai kereta Icon engine standard. Asal lemau aku beli dalam mahal lah. Dulu-dulu berkira kan duit tak ada. Tapi lepas aku dah faham, senang orang cakap komen lah. Kau pakai racing ni spek 53 memang lemau lah kau. 100 GPS belum tentu dapat lah. Sebab dia pakai cam racing. Aku pakai cam standard. Okey aku buat 116 GPS. Dengan barang berat semua standard. Saya peti rantai semua pakai standard semua. Orang kata boleh pergi lagi tu. Memang boleh pergi. Tapi kita kena pakai tayar halus. Kena pakai rantai 415. Aku pakai 428 O-ring. Lagi berat. Tu pun boleh pergi 116 GPS. Dia kata tak boleh. Di spek 53 cam racing head standard pun 108 je. Spek sama macam aku tayar berat semua kan. 108. Aku 116 boleh pergi. Dia kata biar betul gear 4 hidup. Dia gear 4 mati. Tu kata lain-lain spek. Dia kena tengok CR bos. CR9 head racing kenapa lemau? Sebab CR9 tak dipakai cam racing. Head standard CR dia jadi 10. Kalau spek 53 ni kenapa? Kawah dia, saiz kawah tu berbeza. So insyaAllah apa-apa hal korang boleh komen kat ruang komen. InsyaAllah ada rezeki lagi kita boleh bincang lagi pasal-pasal ni. Memang panjang perbincangan ni tapi boleh kontroversi, gaduh-gaduh yang kata bab ni. Tapi ingat cam duration kena tengok CR, bukan tengok spek 65 68. Beritahu orang tu tolong buat cam CR13. CR13. Okey. CR13. Kami nak cantik lagi, bang, boleh buat cam piston ni, valve ni CR13. Beritahu saiz valve, saiz piston CR13. Itu je. Stroke tu boleh nak cerita, tak ada masalah. Kalau nak cerita semua pun boleh. Dia akan bagi cam lagi tepat dia punya tu. Tapi bagi aku CR bagi CR pun dah cukup dah. Bagi CR dah cukup dah. Biasanya dia plus minus je. Cuma kalau nak bagi detail CR bore, stroke, valve size CR. Tu complete. Bore and stroke atau bore and stroke. Dia jangan beritahu CC ni bore and stroke boleh main kat situ. Tapi bore and stroke CR, bore stroke CR, size valve berapa. Okey, baru tahu. Sebab kadang-kadang piston dah besar, valve kecil. Tak boleh kat. Cam kena lagi tinggi nak cover balik. Jadi valve dah okey apa semua, dia boleh kira untuk korang. Valve size apa, piston size apa, bore and stroke semua. Yang tu detail, baru orang boleh buat cam yang tepat untuk korang. Kalau betul-betul custom lah, kena beritahu betul-betul siap apa, gini beritahu ni, siap mengarut-ngarut lah. Siap mengarut, cam mengarut lah jadinya. Sorry dah buat dah betul lah CR tu mengarut. Tak boleh. CR tu penting sebenarnya bagi aku. CR je. Kalau orang beritahu CR, korang beritahu cam apa sesuai untuk korang. Itu je CR. Okay, InsyaAllah itu saja. Minta maaf banyak kalau ada salah silap semua. Assalamualaikum.